Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tak terhingga atas segala nikmat karunia Allah taala. Syukur pada Allah taala kita didatangkan Allah ke rumah Allah yang mulia ini dalam majlis ilmu. Semoga Allah taala terima ini sebagai satu ibadat. Semoga dengannya Allah ampun dosa kita. Semoga dengannya Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semogalah nama kita dah tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang beriman kepadanya, sebagai hamba yang akan dapat karunia-Nya, sebagai hamba yang diridainya sampai bila-bila kita mohon kepada Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha bebas nak bikin apa ikut kehendaknya, supaya Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang beriman, dilingkungkan kita bersama orang yang beriman. Dalam diri kita dihidupkan sebagai orang beriman, mati sebagai orang beriman, bangkit dalam barzah bersama orang beriman sebagai orang beriman, di mahsyar juga begitu sama orang iman, dan juga nanti di mizan, dihisab sebagai hamba yang beriman, dapat seberang siratul mustaqim seperti kilat menyambar sebagaimana orang beriman, dan dapat minum haud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang beriman, dan dapat masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Taala redha kita, tempat kerehatan yang kekal abadi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, besok kita nisfu Sya'ban ya. Kemudian lepas itu 2 minggu sudah itu kita akan masuk bulan Ramadan. Maka tak lama nanti lepas bulan Ramadan sekejap aja tak tahu dah sampai hari raya Ramadan. 1 hari kita tunggu, wah dah masuk bulan puasa, 2 hari sekejap tahu-tahu dah habis dah 27 Ramadan, dah penghujung Ramadan dan hari raya. Jangan lupa tuan-tuan sekalian ya, hari raya tahun ini biar serba baru semuanya ya. Biar serba baru, kita tak nak pakai lama-lama punya barang. Biar dengan akhlak yang baru, dengan iman yang baru, dengan hati yang baru, dengan jiwa yang baru, dengan keinsafan yang baru, dengan pengharapan yang baru, dengan keimanan yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-mogalah kita jadi hamba seperti hamba yang lahir baru ya. Selepas hari raya itu nanti kita mohon pada Allah Taala, Ramadan tu bulan besar, bulan sangat besar. Maka penghujungnya tu ada hari raya, hari gembira namanya hari raya. Semudah-mudahanlah kita janganlah jadi orang miskin papa kerana pada hari raya. Janganlah kita jadi orang yang tidak punya apa pada hari raya. Janganlah kita jadi orang yang tak ada bersalin, bukan tak bersalin pakaian, tak bersalin keimanan pun pada hari raya. Janganlah pada hari raya kita jadi orang yang tak ada juadah. Bukan juadah makanan kuih-muih, tapi juadah kerohanian. Puas, kenyang kita ibadat dalam bulan puasa. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam hari raya nanti Allah jadikan kita benar-benar orang di kalangan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bil khair. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Taala berkati sekalian seisi masjid UTHM Masjid Sultan Ibrahim ini, sekalian ahli jawatan kuasanya, sekalian pentadbirnya, sekalian imam bilalnya, sekian sampailah segala siapa pun menjemaah dalam sini dari hari pertamanya sampai hari penghabisannya nanti, semua di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala, semua dalam belaan Allah Subhanahu wa taala. Sambung baca kitab An-Nasaih Diniyah kita sampai ke surat 378 kitab Jawi. Sampai ya, hak kewajipan terhadap teman, betul? Baik, hak kewajipan persahabatan
ada banyak. Di antaranya, hendaklah anda menghadapkan sesuatu yang baik baginya. Apa yang baik? Dia masuk syurga. Apa yang baik baginya? Dia dapat cinta Rasulullah. Apa yang baik baginya? Dia tak buat benda sia-sia. Dia tak buat benda sia-sia. Dia buat benda sia-sia saja kita dah sedih. Apatah lagi dia buat ibadat yang sia-sia. Dalam amalan ibadat, ya tuan-tuan sekalian, ibadat ada ibadat, tetapi ada juga yang kita pandang macam ibadat, tetapi sebetulnya tak dituntut dalam ibadat kita. Sia-sia dalam ibadat. Apa sajalah kita tengok kawan kita lebih-lebih sangat dalam satu kegiatan ibadat. Sampai begitu ya. Tak apalah pun ibadat juga, jangan. Dalam dia melebihkan satu, dia terjadi cuaikan yang satu. Umpamanya rajin sangat aktiviti dekat masjid, angkat talam sekali apa semua, baguslah. Tapi anak isteri tak pernah diperhatikan. Umpamanya kawan kita, rajin belajar fiqah sampai halus-halus. Tasawuf dia tak belajar, tentang kerohanian, tentang hati. Dia ditipu oleh syaitan senantiasa. Umpamanya kawan kita ahli Quran, halus bacaan Qurannya, tajwidnya cukup, tarannumnya pun ada, tapi jiwa Qurannya itu tidak ada. Takut pada Allah Ta'ala lantaran Qurannya itu tidak ada. Gementar dengan Rabbul Alamin, dengan ancaman Allah Ta'ala dari Quran itu tak ada. Kalau kita tak suka begitu pada kita, kita pun tak suka pada kawan kita. Cari jalan, paling-paling tidak doakan, ya Allah, kawan aku peliharakan dia pada benda yang sia-sia, ya Allah, peliharakan, ya Allah. Kalau boleh peluang dakwah, kita dakwah. Ajak dia, tanpa perlu menghalang dia. Sebab yang dibuat benda baik kan, yang dibuat benda baik khidmat masjid, yang dibuat benda baik apa kata tadi, belajar fiqah, apa yang dibuat tu benda baik, belajar tajwid, tarannum Quran, tanpa perlu menghalang dia, tapi kita introducekan kepada dia dengan benda yang lagi diperlukan, dengan benda yang lebih lagi diperlukan. Nanti apabila jiwanya sudah merasa kemanisan terhadap satu yang benar-benar dia perlukan, nanti dia pandailah sendiri mempelopori bidang itu. Kita introducekan paling tidak ya. Baik, apa yang baik baginya, manfaat baginya kita berikan. Bukan hanya setakat benda, mata benda ya. Mata benda pun termasuk sekali. Kita belikan pelikat, belikan dia satu. Belikan apa untuk buka puasa, beli martabak, belikan dia juga. Umpamanya hatta mata benda sekalipun. Maka yang lebih menilai daripada segala mata benda ialah benda yang perkara-perkara kerohanian, perkara-perkara yang mengkayakan dia di sisi Allah Ta'ala, mengkayakan dia di alam barzahnya, memanfaatkan dia pada kalbunya, mendekatkannya kepada Rabbnya, memudahkannya pada hisabnya. Itu lebih diperlukan olehnya ya. Baik, sebagaimana anda mengharapkan bagi dirimu sendiri, anda membenci sesuatu yang tidak baik baginya sebagaimana anda membencinya bagi dirimu. Baik, kita tak suka buat benda lara, jangan kasih biarkan kawan kita buat benda lara. Kita tak suka kalau kita ditipu, jangan biarkan kawan kita ditipu oleh syaitan dan hawa nafsu. Ya, begitulah. Yang kedua, hendaklah anda meletakkan dirinya di tempatmu dalam mengambil berat tentang urusannya, mengumpul kemanfaatannya, menunaikan segala keperluannya, serta bergirang ketika ia gembira dan bermuram ketika ia merasa sedih. Yang ini sebetulnya ya, kalau dalam kitab Imam Haddad yang asal tak ada 1, 2, 3. Yang nombor 2 ni saja ada 4, 5 benda kat dalam dia. Ada 4, 5 benda dalamnya. Ini orang tulis kitab dia terjemahkan 1, 2, 3. Kitab asalnya adalah sekian semua gitu. Ini 1, 2, 3. Dalam nombor 2 ni saja ada 3, 4 benda dalamnya ya. Baik, kita tengok satu-satu. Anda meletakkan dirinya di tempatmu dalam mengambil berat tentang urusannya. Baik. Kalau kita macam mana? Kita kalau sakit macam mana? Kalau mak kita sakit macam mana? Ini dia. Kita dengar mak dia sakit, kita macam-macam mak kita yang sakit. Habis macam mana nanti nak balik kampung, ada macam mana? Habis siapa nanti punya kedai, siapa nak jaga ke rumah nanti macam mana? Apa yang kita boleh gantikan, kita gantikan dia. Macamlah kita yang menghadapi masalah, padahal dia yang menghadapi masalah ya, umpamanya ya. Baik.
mengambil berat apa segala keperluan dia tu kita anggap macam keperluan kita sendiri, ya. Jadi rongsing dia tu jadi rongsing kita sendiri. Anak dia kena COVID, anak beranak kena kuarantin, kita tampil macam mana, makan kau macam mana, bekalan kau macam mana, perlu beritahu, perlu beritahu, ya. Subhanallah, ya. Kat saya duduk Batu Pahat ni, ya, rumah kita bukan rumah panggung, rumah bawah, ya. Kalau air naik sikit aja jiran-jiran sebelah rongsing datang tanya macam mana, kalau nampak lain macam aja pindah rumah kita, ya, pindah rumah kita. Allah, semua tu ambil berat. Bagaimana dia bimbang, begitulah dibimbangkan untuk kita sebelah, masya-Allah. Dengan berkat bimbang dia tu saja dah menjadi doa bagi kita, menjadi doa bagi kita. Ambil berat jiran-jiran semua tu, sahabat-sahabat andai. Baik. Mengumpul kemanfaatannya, mengambil kemanfaatannya. Masya Allah, kalau kawan kita tu orang ahli sekian, ambil. Kawan kita ustaz, kita belajar dengan ustaz lain, dengan dia pun jangan lepas belajar. Kalau kita setengah kita pulaknya, kalau kawan kita ustaz, tahan kita belajar dengan ustaz lain, dengan kawan kita singgit tak nak, segan umpamanya, ya, belajar. Kalau kawan kita apa, doktor ke apa, pergi klinik dia, pergi klinik dia, tak apa, ambil manfaat. Kawan kita ada kedai, pergi kedai dia, ambil manfaat daripada dia, kemanfaatan. Kawan kita ada mengajar ilmu, dengan dia, begitu. Kawan kita ada ambil bikin tempahan kuih, tempahan masak, apa-apa, order dengan dia, semua tu ambil kemanfaatan daripada dia. Dia pun suka hati, dan kita pun, kawan aku sendiri yang provide all the service for me. Senang hati kita, senang nak deal, dia pun senang dengan kita pun senang dengan dia. Kemanfaatan. Ambil orang lain ada kawan dia pula ambil kemanfaatan pada dia. Orang lain ada kawan dia ambil kemanfaatan pada dia. Kita ambil kemanfaatan daripada kawan kita dapat terima daripada kita, jadi customer dia. Apa segala kemanfaatan, apa kemanfaatan dia? Dia pandai baca berjanji, belajar dengan dia, apa kemanfaatan lagi? Dia pandai menukang, belajar dengan dia. Apa yang kita boleh dapat manfaat apa, bukan kepentingan dia, tapi kepentingan yang bermanfaat, ambil daripada dia. Maknanya hargai apa yang ada pada dia, hargai apa yang ada pada dia, ya. Menunaikan segala keperluannya, ya, menunaikan segala keperluannya, itu banyak, ya. Menunaikan segala keperluannya tanpa perlu dia minta. Kalau sampailah kawan kita minta tu, bermakna kita sahabat yang cuai. Kita kena tahu sahabat kita, sebab itu namanya sahabat. Kita tahu kegiatan dia, kita tahu senang susah dia, kita tahu keperluan dia. Anaknya ramai, semua berdiri bersusun, sekolah semuanya. Sekolah rendah ada, sekolah apa menengah ada. Gaji dia kita tahu berapa. Ini nak buka sekolah, dah tentu nak beli buku sekolah anak, nak beli baju anak, semua gitu kan. Nak bayar yuran anak, tak payah dia minta, Mat, ni sikit untuk anak-anak kau sekolah, Mat. Kalau perlu 3 anak kau aku sponsor, umpamanya, ya. Kita pun ada rezeki lebih, anak-anak kita pun semua dah lepas gitu. Tak perlu, jangan sampai dia minta. Kalau dia minta aja dah, kita menunjukkan kita orang yang cuai. Apatah lagi kalau sampai dia tak minta, tetapi dia susah payah terpinjam sana terpinjam sini. Apa nilai kita sebagai kawan? Sebelum dia minta, sebelum dia hadapi masalah, kita dah providekan dia apa yang termampu oleh kita, ya. Jadi ingat, ya, ini semua kita cakap ni semua pengalaman, ya. Dulu kita arwah mak kalau bilang, ya, adik-beradik kita masih kecil, nanti ada saudara mara kita yang murah hati, asal cukup tahun mesti esok, ni anak kau ni buku sekolah, mari aku uruskan anak kau semua. Ada yang itu leganya, lapangnya, berapa banyak dapat jimat, berapa banyak dapat save, berapa banyak dapat menghilangkan kerongsingan. Ada di antara saudara mara kita yang begitu, ya. Tanpa ditanya provide begitu, ya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ganjari orang-orang yang begini, ya. Allah Ta'ala ganjari, ya, keperluannya tanpa dia minta, tanpa dia susah payah tanya sama orang lain, tanpa susah payah sama orang lain, apa pun. Hatta dia nak kendurikan dada, kita dengar, okey, kau nak aku masakkan tak untuk kau? Kira lebih kurang sudahlah, nak tak aku masakkan, tawarkan. Okay. Kalau kita bukan tukang masak sekalipun, dia nak kenduri ke dada, nak bikin acara rumah dia,
Paling tidak jangan datang jadi macam tetamu, datang duduk handphone. Datang dari awal, paling tidak tolong bentang tikar. Paling tidak tengok apa yang patut, talam nak diangkat ke, nak diapa ke, celik cuci tangan dah cukup ke, begitu. Tu namanya rewang, orang kita bilang tu namanya rewang, ya. Datang awal. Apa guna? Ada sahabat begitu. Datang, kalau orang zaman dulu bilang tahu macam mancik-mancik. Datang ke tengah majlis, betul datang, dah tu datang. Ada je, tadi saya sibuk lah, tadi saya urusan lah. Baguslah. Tak ada siapa boleh paksa engkau, tak ada siapa boleh marah engkau, tak ada siapa boleh potong markah engkau, tapi engkau sendiri yang memotong. Dan dengan kalau kau beria benar, kau dapat banyak macam-macam tau. Kau dapat banyak macam-macam je. Datang majlis itu kalau dah kawan, apalagi kalau adik-beradik, ya. Kalau orang dulu kan rewangnya sampai 3-4 hari sebelum dah rewang, ya. Kalau kundi kahwin, kundi biasa saja tidur 1-2 malam orang dulu, ya. Sekarang kalau tak sampai tidur pun paling tidak 1-2 jam datang awal lah. 1 jam. Kalau kawan kau ada majlis, ada kenduri, jangan datang macam jemputan. Jangan datang macam jemputan. Datang macam jemputan, datang bukan main lawa, licin baju dia, bukan main tegang, kain pelekat dia, duduk aja. Amboi. Orang bilang macam pancik-pancik, orang bilang, kalau orang perempuan macam mancik-mancik datang, datang awal, bikin apa yang patut. Datang awal bikin apa yang patut. Tanpa perlu dia minta. Kau tak bikin memang kiranya tak berdosa, tapi engkau mencederakan peluang engkau dapat lantaran persahabatan. Lantaran persahabatan. Tolong apa yang patut. Tolong apa yang patut. Begitu, ya. Tengok status kita pula lah. Kita orang muda, orang apa, ya kita datang tolong angkat talam, tolong bentang tikar. Kalau kita orang tua, kita datang pun nak bentang-bentang pun dia tak kasih. Tapi paling tidak, kalau orang tua memang kau kena duduk macam pancik-pancik dalam majlis dia. Raikan majlisnya dari awal sampai akhir. Peranan kita dalam masyarakat tu dengan kawan kita tu, peranan kita sebagai apa, kan? Begitu, ya. Jadi keperluannya luas, keperluannya sebelum dia minta, tanpa perlu dia bersuara, ya. Baik. Serta bergirang ketika ia gembira. Sebab itu, ya, kena sunnah, ya. Sunnah ini dipasangnya bila, ya, kalau orang-orang kita dulu, ya, ulama-ulama kita pasang bila hari Jumaat lepas sembahyang. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila dah tunaikan sembahyang, bertebarlah di muka bumi untuk cari kelimpahan dari Allah. Kelimpahan daripada Allah tu apa, ya? Ia meniaga, cari duit, jual rojak, jual, bukan. Hari Jumaat khas untuk akhirat, maka dia punya extra job tu pun keakhiratan. Itulah waktu hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat, orang-orang saleh gunakan itu untuk ziarah saudaranya yang baru dapat anak, ziarah saudaranya yang baru pindah kampung, baru pindah kampung dia, ziarah orang sakit, ziarah tahniah orang baru balik haji, tanya apa khabarnya, semuanya tu, semuanya tu di pengisiannya lepas salat Jumaat, untuk bertahniah antara satu sama lain. Kalau sakit pun untuk pergi berziarah, begitu, ya. Baik, dengan orang dapat cucu, kita pergi ziarah apa khabar, kata dapat cucu, tahniah, ya, umpamanya, ya. Orang pindah rumah baru, pergi tengok rumah dia semua, dia dapat kegembiraan, kita gembira bersama, ceria hati kita, gembira kita bersama. Nampak apa dia dapat apa kenikmatan dari Allah, kita gembira bersama. Orang bilang tumpang gembira, tumpang gembira. Baik. Dan berduka cita ketika ia merasa gundah gulana, ya. Jadi kalau dia ada bermuram dorja, kita pun ikut rasa gundah gulana dan berduka cita. Jangan dia gundah gulana, dia sedih dengan gitu, kita happy. Jangan, ya. Kalau boleh kita tangguh macam orang dulu, ya. Kadang dia nak ada bikin acara-acara yang boleh ditangguh. Jiran sebelahnya baru kematian ke, anaknya baru masuk hospital ke, tahan postpone. Tak apa, ini benda happy, kita boleh sambut lain hari. Ini pakcik engkau tengah ada kesakitan ini, tak boleh nak tergembira, rai tamu ceria-ceria, jiran kita tengah kesakitan anaknya. Begitu, ya. Begitu sepatutnya. Biar kita punya perkara postpone pun tak apa. Subhanallah, saya teringat kalau negeri Hadramaut gitu, ya. Hari raya haji, 2-3 hari raya haji dalam hari tasyrik, kan hari raya. Dan sana mereka hari raya itu kan, hari raya haji kan besar. Orang kita itu dipandang semua orang mukmin saudara mereka, padahal bukan sahabat, bukan kenal pun tau. Kita rosak tengah jalan, kedai-kedai semua tutup hari raya.
Kereta satu berhenti semua. Yang ada kereta full berhenti dengan anaknya dah pakai gaun nak pergi jalan hari raya. Tengok orang ada keperluan, kita tengok punya Malaysia. Tengok ya. Tahan. Tak apa. Kau tunggu sekejap. Dia patah balik, anak-anaknya tak jadi pergi jalan hari raya. Hari raya tak jadi pergi jalan hari raya, ialah paling banyak pun dia pakai kereta pun 1-2 jam kan, boleh bertangguh. Ini orang tengah kesusahan. Balik rumah, hantar anak dia balik semula, dia pergi ambil mekanik, datang bikin tempat kereta kita, bikin kereta kita sama-sama dengan mekanik. Allah. Kemudian kita kan kat tepi jalan, dari rumah sana dah orang kat rumah-rumah panggil, mari masuk, orang perempuan jangan tunggu tepi jalan, masuk dalam rumah. Hadramaut kan masuk dalam rumah. Yang kita tunggu, dah kau bukan pandai repair pun, mari duduk sini. Dia kasih kopi, dia kasih teh, dia kasih air, dia kasih wedang, kasih kuih, kasih apa hari raya kan. Orang tengah repair kereta kita. Subhanallah. Tahan tu yang kita tengok ya. Tahan dia nak pergi jalan hari raya tu dengan anak-anaknya, dia postpone. Dan kita bukan sahabat, dia tak kenal pun, kat tepi jalan kereta kita rosak. Subhanallah, jiwa begitu. Tahan dia punya apa-apa perkara dia tahan, dia postpone. Kerana apa? Demi sahabat, sebab sahabat. Begitu. Kita baru balik dari Pahang, ziarah satu rebat Ba'alawi. Mundirnya Habib kita pun, dia orang ada jawatan, banyak urusan. Tahan, dia bilang anak ni busy sebetulnya. Sebab kita kasih tahu last minute kita nak ziarah, ada lapang, tak gitu aja. Tapi anak tengok ni orang Batu Pahat nak datang, kalau anak tak datang apa nak jawab depan Habib Ali. Tahan, dia orang ada kedudukan, ada jawatan punya orang. Dia rearrange balik semua, dia raih kita dulu. Allah, begitu ya. Pasal apa? Duka cita kalau kita duka cita, gembira kalau kita gembira, dan berusaha sanggup susah payah hanya nak buat kita gembira, begitu ya. Hanya nak buat kita gembira, sanggup bersusah payah. Dia terpayah sedikit pun tak apa, asalkan kita gembira. Itu sahabat yang sejati ya, sahabat yang sejati. Macam kita ni sekarang saya di Batu Pahat ni, nak pergi mana, nak pergi Pahang, nak pergi Kedah, nak pergi mana, kawan-kawan kita sanggup susah payah drivekan kita berapa jam. Kita tinggal duduk, tinggal tidur saja lenyap-lenyap dalam kereta. Ada orang yang drivekan kita, satu gilir, semua taklah ganjari mereka. Sanggup susah payah drivekan kita khidmat pada agama Allah Ta'ala. Semua tu Allah Ta'ala mengganjari mereka. Hendaklah anda berusaha untuk menimbulkan kegembiraan dalam hatinya dengan apa cara sekalipun. Apa cara sekalipun yang boleh gembirakan dia. Yang diantaranya, jangan sebut dengan dia tentang musuh dia. Orang yang tak berkenan dengan dia ke apa, jangan cerita depan dia. Semalam mana pergi ziarah rumah pulan itu, padahal orang tu suka kutuk dia, suka kacau dia, suka cari gaduh dengan dia. Kita cerita, tak payah cerita sudah. Kita tak ada kena-mengena lah, diorang dua ada sikit problem, kita tak ada kena-mengena dengan dua-dua pihak, kita tak kena, di kawan pun di kawan. Tapi tak apalah, semalam aku pergi rumah dia lah, wah bagus lah, seronok, wah bukan main dia serve itu. Tak payah cerita dia, tak banyak sikit buat dia tak happy. Buat dia tak happy, orang tu dia tak happy, kau cerita dengan dia, nanti tak pasal kau dengan dia jadi tak senang dengan situ. Tak payah sudah, begitu ya. Umpamanya lah, dia ni baru sakit kencing manis, kau pergi rumah dia, kau cerita, anak punya jiran nak kena potong kaki lah begini, Allah, mata pun yang dah dibuta, kan buat dia sedih kan. Jangan cerita sudah. Cerita yang baik-baik begitu ya, gembirakan dia. Sampaikan orang kita, kalau orang sakit pun orang sakit, kita pergi ziarah dia, kalau kita datang dengan kawan kita di tukang mandi mayat pun, kalau boleh kawan kita jangan ikut masuk. Apa khabar Haji ni, kawan saya ikut dia, kerja apa Haji, tukang mandi mayat. Dia ni dah sakit tenat kan, dia hati dia kecil, hati dia kan, jangan kasih dia masuk. Kalau dia masuk pun jangan cerita dia tukang mandi mayat. Gitu. Kerja apa? Ada kerja sikit kat kampung, kerja biasa, padahal tukang mandi mayat. Begitu ya. Sampai begitu sekali nak jaga hati kawan, nak jaga hati kawan, jangan sampai apa-apa perkara yang membuat dia ketakutan. Baik ya. Baik. Menimbulkan kegembiraan dalam hatinya. Tahan ya. Dia kawan kita, sahabat kita. Dia asal orang Pantai Timur, orang Kelantan. Datang rumah kita.
kita nak carikan nasi apa agaknya yang sesuai untuk dia. Kau tengok dia masih teringat, dia gembira sesuai dengan selera dia. Nasi apa agaknya? Nasi kabuli lah. Bukan, dia nasi kerabu dia juga dia suka. Nasi kerabu dia juga suka. Dia orang Pening. Kasih apa? Sambal godok. Dia kasih kari-kari lah. Dia suka. Kalau tak dapat nasi kandar pun, nasi lok kari-kari, tu dia suka begitu. Jangan lupa nasi daging dengan air asam. Tu orang mana? Orang Kedah kalau datang dia. Jadi kita paling tidak, jangan lupa cencaluknya. Kalau orang Melaka, sing teko, begitu ya. Apa saja yang menggembirakan dia, apa saja yang menggembirakan dia, kita yang gitu. Balik pergi Melaka, bawa kawan kita, bawakan oleh-oleh. Apa? Dia suka masak kuih, belikan dia gula Melaka, umpamanya ya. Apa yang dia dapat, dia gembira, ya Allah. Kawan-kawan pandai ambil penjaga hati saya tau. Kalau saya pergi rumah orang, kadang-kadang macam-macam dikasih tembaga lah, apa semua. Sebab dia tahu kita punya favourite benda-benda lama gitu kan. Kadang pusaka nenek dia punya, sini pun anda tak pelihara, tak ambil lah. Allah, dia tahu kita dapat tembaga tu lebih gembira daripada dapat emas kan. Allah bilang, ini semua kawan-kawan yang faham hati budi kita. Dia tahan hati budi kita, tahan dikasih gitu ya. Dengan apa cara sekalipun ya, sebab itu kita contohkan tadi sencaluk ke, sampai nasi kandar ke, nasi kerabu pun semua kita sebutkan dengan apa cara sekalipun, hatta nanti tahu dia suka minat sesuatu, nanti kalau dia ada, nanti bacalah gasidah favourite dia. Nanti tahu dia terkenang Hadramaut, ini tengah musim ziarah Nabi Hud. Dia ada, dia baca gasidah tentang ziarah Nabi Hud musimnya. Dia dengar masih dia terkenang. Teringat ni kawan dia menggembirakan dia. Begitu ya. Baik. Hendaklah anda memelihara namanya di waktu ia hadir atau gaib. Dia tidak hadir, jaga namanya ya, jaga namanya. Kalau ketika dia ada pun, muliakan dia. Dia tengah hadir, orang pun datang, tamu-tamu. Ni sahabat saya, gini. Anak dia baru masuk jail. Janganlah kau ceritakan begitu ya. Jaga nama dia. Waktu dia ada dan waktu dia tak ada sekalipun. Nampak ini orang bual-bual macam nak menjurus kepada nak timbul isu kawan kita ni. Potong cakap lain. Jangan sampai kalau dia ada agaknya dia selesa tak. Ini cakap-cakap dah mula perkara tengah hot ni kat kampung ni. Nampak diorang bercerita-cerita ni, tak lama topik dia akan keluar ni, kita rasa. Agak kalau dia ada, dia selesa tak? Kan dia tak selesa. Kita pun tak selesa. Kenapa? Boleh kepribadian dia boleh tersentuh. Maka kita terus pusingkan cakap lain. Jangan sampai timbul macam dia ada, walaupun dia tidak ada. Ya, tu adab kita dengan kawan dia. Jaga nama baik dia ketika dia ada ataupun dia tidak ada. Ya, ketika dia tidak ada tu bila ya? Atau sampai dia dah mati sekalipun. Dia dah meninggal dunia sekalipun, apa-apa yang boleh sampai perkara aibkan dia, jangan sampai orang dikemukakan, disebut orang. Jangan sampai disebutkan orang. Dan di waktu ia masih hidup maupun dia sudah mati. Baru kita cakap tadi ya, sampai dah mati pun jangan sampai kita bukakan aib dia. Kita jaga baik sekali ya. Jaga nama baik dia. Dikata dia hadir ataupun dia gaib, dia hidup ataupun dia meninggal dunia. Jangan sebut perkara-perkara cela mengenai dia. Jangan sebut perkara-perkara cela mengenai dia. Sebut yang baik-baik sahaja. Baik. Untung ya kalau dapat kawan begini ya. Selamat kita tahu. Kitanya yang selamat. Nama kita dia jaga, keperluan kita dia jaga, semuanya Allah ya. Hendaklah anda berbakti kepada anak isterinya serta kaum kerabatnya setelah ia meninggal dunia dan di waktu hayatnya juga. Baik, bukan hanya dia ya, anak cucunya sekalipun ya. Anak cucunya sekalipun kita khidmat, kita bantu. Kalau dia sudah meninggal, maka tengok keperluan, macam mana keperluan budak-budak ni sekolah, bagaimana kita bantu. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Beri perhatian anak-anak dia, kepada balu dia, semua tu kita ambil berat, kita beri. Kalau dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal dunia.
berterusan sampailah bila-bila, ya, sampai bila-bila. Baik. Hendaklah anda membantunya dengan tenaga dan wang ringgit ketika dalam keperluan. Kiranya anda boleh mengutamakan dirinya atas diri sendiri adalah lebih baik dan afdal. Bantu dalam sudut atau benda kita bilang tadi, susah payah demi kawan. Kita susah pun tak apa, demi kawan kita dapat senang dan selesa, dapat keperluan dia terutama dengan ikhlas pinjamkan dia dulu. Tu semua tu ya. Untuk kita nanti kita tunggu, kita punya masih boleh bertangguh, dia punya lebih immediate, begitu ya. Baik, keperluan. Ini semua kita sebut tentang perkara baik ya. Tapi di situ kena jaga-jagalah. Ada orang yang suka ambil kesempatan terhadap kebaikan orang, maka dia tahu orang ni pula suka melebihkan kawan daripada dirinya. Orang ni pula sanggup susah payah demi kawan, dia pun take advantage habis-habis. Sampai yang ada pinjam duit, konon-konon aku ada kesusah, tetapi nak balikkan susah. Itu bukan kawan tu, khianat tu, musuh tu sebetulnya. Nak menyusahkan orang, dan penipu tu namanya. Allah Ta'ala sugalah melindungi kita dengan sahabat-sahabat kita daripada orang-orang yang jahat begini ya. Bukan dia tahu orang tu dah belajar hukum, dia tahu orang tu dah belajar bab sahabat, dia tahu orang tu akan melebihkan sahabatnya, dia pun pikat supaya jadi sahabatnya. Dan jadi sahabatnya, nak susah lah, nak gini, orang tu akan beri. Allah Ta'ala tahu bahawa kau bersifat munafik. Allah Ta'ala tahu bahawa anda bersifat munafik dan anda penipu dan anda pembohong. Kawan anda tu dapat pahala besar. Walau anda tak balikkan duit sekalipun, Allah akan balikkan duit. Dan anda dapat dia punya duit sekalipun, Allah akan keruk balik daripada anda. Anda tunggulah. Nanti macam mana anda pun nak meninggal. Bukan kita sumpah anda, tapi anda hati-hatilah. Orang tak nak nyanyi doa tu kabul. Allah akan bela dia. Anda siap. Kalau anda sanggup nak tanggung derita dunia akhirat, teruskanlah dengan sikap anda gini. Baik. Ini kita cakap kalau ada lah, kalau tak ada ya sudah ya. Kalau ada yang suka tengok kawan begini, diambil kesempatan pulanya. Jangan tengok macam mana kawan disuruh pada kita, kita pula gunakan itu untuk ambil kesempatan. Oh, dia kena lebihkan aku ya, dia ginikan aku pun apa lagi ya. Pura-pura jadi kawan nak berbaik dengan dia, tetapi sebetulnya kita nak sedut kekayaan dia ke kemanfaatan daripada dia, nak make use of our friend. Anda khianat namanya. Anda khianat, bukan sifat seorang mukmin, begitu ya. Kalau kita boleh mendahulukan, mengutamakan dia lebih baik daripada kita, kita begitu ya. Apa sajalah, kalau perlu mengalah umpamanya ya. Umpamanya kita tinggal sekampung, rumah dekat-dekat, dia nak mantu, kita pun nak mantu. Sekali tengok tarikhnya sama. Kalau zaman dulu tak nak tahu satu kampung ada dua orang mantu macam tak bagus, yang rewangnya pun orang sama dan macam tak baguslah, tak bagus. Kalau orang sekarang tak kisah tau. Orang sekarang tak kisah. Tak apalah saya dewan lain pun, orang dulu tak mau mesti gitu. Kita tengok dia pula nak ajak ronding dengan pihak besan dia susah. Pasal besan dia orang negeri lain. Kita pula boleh ronding besan pun saudara sendiri. Tahan kita mengalah, kita anjak minggu hadapan. Apapun. Jangan dengan kawan-kawan berlebih kurang. Sampai perkara-perkara yang kita bilang tu dalam masyarakat, perkara-perkara remeh-remeh sekalipun, kita apa yang kita boleh beri, kita beri. Kita bilang kita selalu give way to people, buka jalan untuk orang lain ya. Dan ini semua ditunjukkan oleh Rasulullah dengan para sahabat ya. Tunjukkan oleh Rasulullah pada sahabat. Semua tak mementingkan diri sendiri, mementingkan yang lainnya. Termasuk mereka punya tak pentingkan diri sendiri apa ya? Dalam jawab fatwa, dalam jawab kemiskinan agama sekalipun. Pada sahabat kau tengah duduk semua, orang datang tanya hukum, dia bilang, fulan lagi, dia faham. Padahal dia pun sama sahabat, pun bukan dia tak faham. Fulan faham, dia utamakan. Fulan, aku pula. Fulan, sampai kadang-kadang beberapa kali pusing. Dia utamakan dia. Sampai begitu sekali ya. Biar jadi dalam majlis ini yang penyelesai kemusykilan orang diutamakan pada orang lain. Aku jadi pendengar pun jadilah. Begitu ya. Itu mereka baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, begitulah cara mereka.
Tinggallah ulama menyusun apa yang ada kita baca ni semua adalah lantaran pergaulan Nabi dan pada sahabat. Biarlah jadi macam aur dengan tebing, saling kuat menguat antara satu sama lain. Jangan jadi macam nau dalam belukar, keluarkan pucuk masing-masing. Begitu. Apatah lagi dengan kawan kita, jangan jadi macam malukut di tepi gantang. Suka nak menangguk di air keruh, ambil kesempatan. Baik. Itu ya, dengan wang ringgit ya, dengan tenaga ataupun wang ringgit ya. Itu yang konsep orang Jawa bilang apa? Apa konsep orang Jawa bilang? Tak wang wong, tak wong wang. Wong tu orang, tenaganya sendiri. Tolong, bantu dia, tolong dia nak kenduri kahwin, tolong dia kemas itu, angkat ini, angkat tu, tenaganya, tulang-tulang 4 kerat je. Kalau tidak, dianya tak sihat ataupun tak sempat. Wangnya keluarkan, belanja. Yang sebaiknya wang dan wong. Kalau tidak, tak wang wong, tak wong wang. Begitu ya. Kena berikan, itu konsep. Betul semua dalam kitab ni taruh. Begitu konsep dia. Konsep dengan tenaga kita ataupun dengan bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda ataupun dengan jiwa mereka, ya. Baik. Kalau kita dengar cakap Jawa, kita dengar macam nak ketawa ya. Tapi itu konsep dalam agama kita. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka ataupun dengan jiwa raga mereka. Betul ya. Demikianlah antara lain hak dan kewajipan persahabatan yang harus diperhatikan, yang mana para salaf salih senantiasa mengamalkan. Mereka telah melakukan kelakuan dan perbuatan ini bersama-sama dengan orang-orang yang mereka berteman dan bercampur gaul dengannya, sehingga beritanya terkenal di mana-mana. Orang-orang salih ya, mengistimewakan, mengutamakan sahabat-sahabatnya ya. Maka riwayat itu pun orang akan cerita dan cerita dan cerita dan cerita sampai bila-bila. Yang kita bilang tu sahabat tu bila, tak semesti sahabat baik. Sahabat yang baru jumpa tu pun pada dia, kalau orang tu perlu dibantu pun dia bantu juga. Apalagi sahabat yang dia memang akrab dan memang lebih rapat lagi. Begitu. Itu saya ditarim ya. Mereka tanya, anta fi tarim fi ajarib. Kau tarim, kau ada banyak saudara mara. Aqarib tu saudara mara lah, hubung kait. Anta fi tarim fi agarib. Agarib ma fi, lakin agrab min agarib. Lebih akrab daripada kaum kerabat. Dia bilang masya-Allah. Memang mereka dia tanya, kau ada saudara mara di sini? Saudara mara tak ada. Tetapi lebih bersaudara daripada saudara mara aku. Lebih akrab daripada saudara mara. Agarib ma fi, lakin agrab min agarib. Kasir mana ditarim. Betul, banyak ditarim begitu ya. Itulah mereka ya. Sangka kita tak rasa macam kita tak ada saudara mara di sana. Kita tak ada rasa kita tak ada saudara mara di sana. Semua tu jadi di-includekan kita dalam setiap aktiviti mereka. Dia tahu kita pula orang tua sana. Orang tua kan biasa berfamily begitu. Jadi kalau dapat acara family mereka, dia panggil kita. Saking kan nak kita rasa macam ada family, ada acara-acara family mereka, dia panggil kita. Ada kenal, ni besan aku, ni sepupu aku, ni ipo aku, ni besan dia, ni sepupu dia. Macam kita lagi ni ya. Begitu. Kadang kita di tanah Melayu kita sendiri ya, kenang akan sifat mereka begitu, punya mesra. Tak rasa orang tanya, tak ada culture shock ke sana. Bahkan aku shock tengok mereka punya perjalanan yang baik dengan kita. Dia punya alu-alukan dengan kita. Ada kalanya seseorang di antara mereka telah datang ke rumah temannya, sedangkan teman itu tiada di rumah. Maka ia pun makan dan minum atau mengambil sesuatu yang diperlukannya dari rumah itu tanpa meminta izin terlebih dahulu dari tuan rumah. Pasal apa? Itu nama sahabat. Sampai, tapi kita jangan ingat itu sebab rumah orang Arab ni, dia ada rumah ruang yang tetamu boleh bebas masuk, ada ruang laki-laki, ada rumah orang perempuan. Jadi yang kita nanti masuk ada anak isteri dia, tidak. Anak isteri dia tak campur, ada tempat lain. Ini memang ruang yang memang orang laki-laki bebas punya. Kawan di mana dia tak ada. Masuk bikin itu, bikin ini, apa yang patut begitu-begitu. Kadang-kadang rai tamu dia tanpa dia ada kat rumah.
Raikan tamu dia tanpa dia dekat rumah begitu ya. Bikin apa yang patut semua tu, subhanallah, tanpa perlu minta izin, tanpa perlu apa, makan minum gitu. Ambil, itu tak nama sahabat kecuali kita boleh masuk rumah dia, boleh ambil apa kita nak ambil, itu baru nama sahabat. Ambil Umar bin Hud Al-Attas. Semua Habib-Habib lah kampung dia tu. Depan rumah dia betul Habib juga. Tak saya salah Jopri. Sangkingkan rapat, Habib-Habib ni dia punya joke antara dia pun begitu juga. Sangkingkan rapat. Nanti dia tengok orang datang, kalau orang datang terus tunggu Assalamualaikum, masuk rumah tu maknanya tamu dia lah. Kalau orang baru cari-cari, maknanya orang nak cari rumah Habib dan tak kenal. Dia ni pun tahulah apa dia nak buat. Mau cari Habib ya? Ya, masuk-masuk rumah dia. Dia pun Habib juga apa? Dia pun Habib juga. Ya, masuk-masuk. Dia dari mana, bagaimana, apa hajatnya, begini. Sebab orang datang mesti bawa buah tangan kan, bawa biskut ke, bawa lauk ke apa gitu. Jadi dicukai dulu. Dicukai dulu. Ini sangkingkan mesra dengan kawan dia, dengan Habib yang depan itu. Dia cukai dulu semua gitu ya. Tadi apa ngomong-ngomong mau bicara Habib yang mana ya? Habib Umar. Oh, Habib Umar bin Hud di depan rumahnya. Nanti saya antarkan. Tapi barang dia dah ambil dulu. Barang dah ambil dulu. Sangkingkan mesranya. Habib Umar, ini ada tamunya datang. Oh ya, datang. Tapi itu bingkisannya anak soal ambil ya. Ya Allah, begitu. Oh, ente ya, asal begitu. Sebab dia tahu, kalau dia tak ambil pun akan dihantar kat rumah dia juga. Akan dihantar ke rumah dia juga. Itu mesranya antara mereka tu. Mesranya antara mereka gitu sampai dia cukai dulu. Bahagian dia ambil dulu. Bagi dia tahu kemudian. Itu nak mesranya, mesranya. Kalau tamu datang kita geli hati tengok mereka. Itu bukan kita bilang dia mencuri, tidak. Kita dengan kawan kita tak boleh sebab kita tak mesra dengan kawan kita. Mereka mesra. Sampai ada tamu datang, dia cukai dulu. Itu orang cerita. Habib dia bilang, ya dah boleh cari Habib. Anak pun Habib juga, dia bilang kan. Anak pun Habib juga. Tak salah lah kan. Tak salah kan. Orang buat barang gitu. Tak apa, ini barangnya letak di sini ya. Kisahnya biar di sini ya, enggak apa. Dia taruh, dia itu pergi sana, pergi seorang. Dek, Habib Umar, nanti bingkisannya sudah sama anak ya. Begitu ya Allah. Begitu. Kita tengok cerita itu seronok ya, kita tengok maknanya mesra antara mereka ya, sampai boleh begitu ya. Sampai boleh begitu. Dia nak ambil apa dia boleh ambil, dia punya suka tanpa tanya pun begitu ya. Dan mereka kalau gini, dia lagi suka yang kawan dia ambil daripada kawan dia tak ambil. Bahkan kalau dengan begini, orang begini, kalau orang tanya dia marah. Umpamanya lah dia datang kat ofis ke apa, dia bawa kuih ke, bawa apa, kita ambil. Anak ambil sepotong inti ni mengada-ngada dengan anak pun nak tanya-tanya ambil sepotong. Apalah inti ni? Marah. Kita tanya lagi dia marah. Kita tanya dia lagi dia marah. Begitu. Kalau kita pergi rumah dia saja nak tumpang toilet, kita dah tahulah malik toiletnya. Toilet kat ruang tamu. Anak tumpang toilet ya? Boleh. Menyampah dia kalau kita tanya. Orang lain tak apa. Kalau kita dah rapat dengan dia, masuk aja toilet. Pulang masuk. Suka tingkau. Tak payah tanya. Kau tanya lagi dia tak suka. Ngada-ngada. Apa inti ni? Oh, kena marah lagi. Begitu ya. Mereka punya cara begitu ya. Kalau inti tanya, inti kena marah. Itu mereka mengada-ngada. Ini sedap. Anak ambil sepotong boleh? Apa inti ni? Tanya-tanya anak. Apalah inti ni? Kena marah. Kalau itu aib lah inti punya tanya. Macam seolah-olah perhubungan kita tu tak baik gitu sampai kena tanya. Begitu, sampai begitu. Kalau gitu kau ambil lagi dia suka. Kau ambil lagi dia suka. Oh, ini sedap ni. Dia macam tahu pula anak paling suka ni kuih lapis ni. Oi, bismillah makan. Sedap ni. Dia gembira lagi gitu. Dan kita ketahui dia gitu, kita sengaja ambil tanpa tanya dia. Itu buat dia lagi happy lagi. Sebab kita kalau yang kedekut janganlah. Ini yang kita dah tahu dia. Kalau kita ambil lagi dia suka tanpa tanya dia, kita buat dia suka dengan ambil tanpa tanya dia. Kita lagi, oh nanti tahu anak minat dia epok Allah sedapnya. Oh sedapnya. Kat mana nanti beli ni ke buat sendiri ke? Besarkan hati dia begitu ya. Tak payah tanya, lagi dia gembira. Begitu cara berkawan, mesra sekali. Mesra ya. Seronok tu kalau ada kawan gitu. Dia boleh capai, kita boleh capai begitu ya. Demikian pula temannya itu akan melakukan perkara yang sama apabila datang ke rumah temannya itu kelak. Subhanallah ya. Saling begitu, dia dengan dia mesra, dengan dia mesra ya. Dengan dia mesra, dengan kawan dia saling mesra antara satu sama lain.
Pernah ditanya salah seorang di antara mereka, mana lebih anda kasihi, saudaramu atau temanmu? Jawabnya, aku tetap mengasihi saudaraku jika ia menjadi temanku. Pandai dia jawab. Saudaraku teman. Saudara dah tentu saudara. Dan dia dah extra grade kalau dia jadi teman. Begitu ya. Bermakna teman pun dikasihi walaupun bukan saudara. Saudara pun akan tetap dikasihi dengan syarat dia teman. Kalau saudara pun tidak teman, pelokek, ambil barang dia sikit, jengkel. Apa sikit dengan dia je, merajuk. Kita ada sakit pun tak jenguk, umpamanya ya. Setakat tak putuskan satu rahmi sajalah. Tapi akrab dengan siapa? Kawan dan sahabat ya. Setengah mereka telah bertanya pula kepada setengah yang lain tentang teman-teman mereka yang datang menziarahi mereka ya. Apakah salah seorang kamu pernah memasukkan tangannya ke dalam kantong temannya untuk mengambil apa saja yang dihajatkannya dari kantong itu? Jawabnya, tidak pernah. Maka ujar mereka itu, kalau begitu kamu sekalian bukanlah saudara sejati. Yang nama saudara sejati sampai kau boleh masuk rumah dia, ambil apa dia kau nak, boleh. Nak makan, nak tidur, nak boleh gelantang, kita bilang boleh. Dan kau nak ambil apa daripada dia, dia tak akan marah. Kalau kau boleh buka beg dia, dia tak takut-takut, bukakan anak punya beg, ambilkan barang ini ataupun apa semua. Dah tak ada privacy pun pada dia, tak ada apalah semua. Itu baru teman. Kalau masih ada had-had itu namanya belum teman. Dia sampai dia boleh buka, ambil, dia nak ambil apa, ambil, tak ada check, tak ada apa pun. Begitu namanya teman ya. Baik. Di antara kelakuan para salaf salih lagi ialah mereka senantiasa mengambil berat dan mengurus segala keperluan untuk anak isteri temannya setelah teman itu meninggal dunia, sehingga mereka itu tiada merasakan sesuatu pun yang kurang kecuali batang tubuh ayah mereka sahaja. Makan pakai semua cukup, kemudahan semua cukup. Contoh yang ini siapa ya? Habib Omar bin Hafiz kita ya. Orang Kelantan pergi sana bawa anak-anaknya, mati bapaknya, balik sini meninggal dunia. Maka anak-anak isterinya dekat sana semua, sekolah mereka, apa keperluan mereka semua Habib Omar yang tanggung. Semua, segala rumah sewa apa semua tu bawa Habib Omar semua. Mereka hanya perlu apa? Teruskan belajar saja. Teruskan belajar dengan keperluan mereka semua. Dan Habib Omar tu bukan mewah tau orangnya, bukan banyak harta. Apa yang termampu oleh dia, tanggung sama. Tanggung sama. Nak bawa tinggal tidur rumah dia, ramailah anak-anaknya kan, macam mana. Tetap ada rumah sewa tu semua. Jadi sampai sekarang masih di sana keluarganya. Semua bawah tanggungan Habib Omar. Jadi tak rasa kehilangan, tak rasa apa semua. Hanya bapaknya saja tak ada, tapi keperluannya semua tu ditanggung oleh Habib. Sampai begitu sekali ya. Sampai begitu sekali. Mereka melebihkan sahabat. Tetapi nanti sahabat yang dilebihkan tu pulanya bukan take advantage, bahkan kalau boleh nak mengelak. Satu orang miskin sekali, dapurnya selalu tak berasap, jiran-jirannya kasihlah roti, hari ini jiran ini, lain kali jiran ini. Dan dia tahu jiran ni pun miskin juga, cuma dia paling miskin, dia lebih miskin. Lama-lama dia rasa macam tak enak lah, jiran-jiran kita pun bukannya mewah, kok kasih kita selalu supply. Maka dia pun pura-pura bakarlah sabut ke apa semua. Jadi daripada dapur rumah dia tu nampak asap. Dia orang tengok, oh dia dah ada income lah, sebab itu dia dah boleh masak, ya. Jadi kawan jiran-jiran pun dia tak kasih apa-apa lagi. Dia makannya apa setakat tamar dengan apa-apa sajalah, begitu. Yang pecah lubang siapa? Anaknya. Budak-budak main-main. Mak kau masak apa? Mak aku mana dah masak. Di rumah kau selalu berasak. Bapak aku bakar sabut aja. Bapak aku bakar sabut aja, begitu ya. Kita tak ada makan. Tak ada makan apa sajalah, makan apa yang gitu saja ya. Allah, dan budak-budak pun cerita bapaknya. Nanti bapaknya, kau tahan buat begitu. Aku tahu korang hati mulia, tapi aku tahu korang juga bukan orang mewah. Takkan kau nasib mataku. Jangan sampai begitu. Kita senang sama susah senang, susah sama susah. Begitu. Dia pula bukan nak take advantage ya. Bahkan dia biar jadi macam steady lah, tak sampai memerlukan bantuan orang, begitu ya. Allah, semua tu akhlak mulia ya. Contoh semua tu ya. Dan kita sini kiranya mewah ya. Jadi tak begitu memerlukan kawan, dan kawan pun tak begitu memerlukan kita ya. Jadi masing-masing kita bilang berdikari. Sebetulnya sendiri-sendiri ya.
Kalau hidup dalam masyarakat susah, nampak dia punya sifat-sifat ini nampak. Sebab dia memerlukan kawan dia bantu, kawan dia memerlukan dia bantu. Nampak dia punya ta'awun antara satu sama lain, nampak sekali. Kalau kita dulu nampaknya bila? Masih tahun 70-an masih nampak ini. Dah tahun 70-an, masih awal-awal 70-an lah, kita masih kecil-kecil kan, semua susah belaka. Satu kampung susah belaka lah. Semua saling tolong-menolong antara satu sama lain. Acuan agak-agak tu pun ada orang nyai punya pun orang pinjam. Acuan ke bakar tu pun, acuan ke cora tu pun pinjam. Semua orang dulu dia pinjam dia. Kalau kenduri kahwin semua tu, tak ada satu catering yang ada masak, ramai-ramai masak dia orang. Pinggan mangkuk pun rumah dia ada 10 hidang, rumah dia ada 5 hidang, rumah dia ada berapa hidang. Semua pinggan mangkuk rumah kita belakangnya tu ada cap. Orang dulu, kok sekarang tak ada lagi Ni tak ada cap. Ni Clayton. Kalau dulu mesti cat hijau. Kalau kita taruh nombor 27 rumah kita. Nanti orang nak kenduri kahwin pinjam. Berapa hidang? 10 hidang. 10 hidang. Mangkuk acarnya, mangkuk apa semua. Nanti balik tengoklah, pecah 2, pecah 3. Tak apa, lebih kurang. Begitu. Tengok nombor 27, balik nombor 7. Rumah 30, balik nombor 30. Semua begitu dulu. Semua begitu. Saling bantu, membantu. Kita jumpa suasana begitu. Tahun-tahun 70-an masih jumpa suasana begitu ya. Dan makin lama, makin mewah, tak nampak. Itu namanya berkat ya. Itu namanya keberkahan dicabut dengan kemewahan. Keberkahan persaudaraan bersatu padu, betul-betul boleh rasa. Kalau dulu kalau orang meninggal aja, Allah, dia sakit tenat, satu kampung datang. Nak pergi haji, satu kampung datang. Pergi dengan orang bangkan apa semua. Yang ikut pergi airport, ikut pergi airport. Yang tak ikut pergi airport pun itu. Balik pun satu kampung datang. Allah, semua mementingkan saudara madanya. Semuanya begitu ya. Semua. Nanti kalau nak mantu pun kasih tahu, aku nak mantu sekian hari bulan sekian ni. Jadi kalau nak mantu jangan sampai saing satu kampung. Sampai begitu orang dulu ya. Ini ambil berat semuanya. Kita jumpa tahun-tahun 70-an awal jumpa. Sekarang tak nampak banyak perkara begini. Lagi duduk rumah flat lagi ya. 3-4 tahun duduk sama, tak tahu dia jiran kita. Terjumpa kat mana, awak duduk mana? Duduk sini je. Blok berapa? Sekian. Sama lah. Awak duduk berapa lama? Saya 3 tahun. Saya dah 4 tahun. Bukan dia, bukan kita. Sama-sama. Sama-sama tak ambil berat ya. Sama-sama tak ambil berat. Dulu ya, orang flat, duduk flat ya. Tahun-tahun 80-an. Kerana bekas duduk kampung. Jadi kat flat tu dah adakan AJK tau. AJK blok, ahli jawatankuasa blok. Nanti bikin majlis yasin 4-5 blok, satu jawatankuasa 4-5 blok. Nanti kalau tarawih combine. Bikin minta izin pakai sewa bawa kolong flat tu bikin tarawih. Begitu. Rasa ukhuwahnya. Sekarang tak tahu macam mana. Dulu semua bekas duduk kampung lain, ukhuwahnya tu rasa. Sangat ambil berat. Dia timbulkan suasana walau duduk flat. Sekarang dah lain lagi. Lagi kundo. Lagi pakai COVID. Lagi takut dengan kawannya pun takut. Wallahu alam bissawab ya. Alhamdulillah rabbil alamin.